Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Istafa min ibadihi ahmatil kitab wa wa'adahum ala jazilis thawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ulaikahum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Muqaddam bersama kita adik-adik dari Mahat Tahfiz Iqra Akademi Iqra Al-Quran dari Sungai Merab. Dan Ustaz harapkan para penonton yang berada di rumah diharapkan sihat dan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa para penonton, sebelum kita mulakan pengajian kita pada episod kali ini, mari sama-sama kita angkat tangan, berdoa, minta kepada Allah supaya diberikan kefahaman dalam baca Al-Quran. Seperti mana Nabi-Nabi kita juga diberikan kefahaman untuk membaca Al-Quran. Begitu juga kita mohon kepada Allah SWT agar diberikan kefahaman ini dan difasihkan, dilancarkan lidah kita. Ya? Sama-sama ya adik-adik. Dan para penonton boleh tengok di skrin TV supaya kita dapat aminkan bersama. Baik, sama-sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nawwir bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihawlika wa quwwatika. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para penonton ingat tak episod yang lalu kita belajar apa? Tengok buku catatan. Ingat tak? Kita belajar apa adik-adik? Ingat tak? Apa dia belajar apa? Basmalah. Dengan kita ulang kaji sikit tentang sifat huruf hamzah, iaitu apa sifatnya? Al-infitah. Al-infitah. Ingat para penonton, al-infitah. Dan kita dah bahaskan tentang basmalah. Adik-adik ingat kan? Para penonton mesti ingat, mesti ada catat tu, nota tu dekat buku kan. Jadi kalau betul ingat, kalau betul faham tak semua? Faham. Kalau betul faham tu, para penonton mereka cakap faham semua. Ustaz nak tanya mereka ni kalau betul faham kan? Betul ke mereka faham apa itu basmalah? Apa bahasan tentang basmalah kan? Okey, kalau macam tu Ustaz nak tanya dulu siapa tahu? Mungkin Izwan. Boleh tak Izwan? Boleh. Izwan, apa yang dimaksudkan dengan basmalah? Maksud dia ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia lah basmalah ni ada tak lafaz lain dalam Al-Quran? Tak ada. Macam isti'azah dia macam-macam. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Auzubillahil azim minasyaitanir rajim. Bismillah boleh macam tu tak? Boleh tak Bismillahirrahmanirrahim bil karim? Ada tak? Tak ada. Betul? Betul. Kenapa tak ada? Sebab satu je. Sebab dia ayat Quran. Dalam suatu nama kan? Dia adalah ayat Quran. Macam tu ayat Quran. Ya, para penonton, sebab dia statik macam tu dah ayat Quran. Dalam ayat Quran dalam satu surah, ya, jadi dia ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang macam tu. Kalau isti'azah bukan tak ada auzubillahi minasyaitan tu, dia fasta'iz. Jadi disebabkan itu para ulama cakap tak apa, lafaz isti'azah ni banyak dia punya lafaz dia. Okey betul Okey, kalau macam tu Ustaz tanya pula, mungkin Syahrul boleh tak? Boleh. Okay, Syahrul, apa hukum baca basmalah? Para penonton tengok nota, betul tak apa dia jawab? Hukumnya wajib baca basmalah awal surah. Kecuali surah At-Taubah. Ataupun surah? Ataupun surah nama lain? Surah apa? At-Taubah. Atau Bara'ah. Okey, kenapa nama Bara'ah? Sebab surah tu diturunkan ketika perang. Dinamakan Bara'ah sebab di awal ayat ni, dahulunya kalimah awal ni adalah kalimah Bara'ah. Kalau ditanya Bara'ah ni apa, kenapa tak boleh, barulah dia cakap surah ni diturunkan kerana perang. Baik, betul. Ya para penonton, jadi kenapa ataupun apa hukum dia membaca basmalah? Ulama bersepakat, okey, mengatakan wajib membaca basmalah di awal surah Al-Quran. Surah Al-Quran ada berapa?
114. 114. Semua ni wajib kecuali satu saja yang tak wajib, iaitu surah apa? Taubah ataupun surah Baroah. Bukan surah Al-Baroah, tak ada tahu. Al tak ada. Surah Baroah saja. Kalau surah At-Taubah betul. Kalau Baroah jangan letak Al-Baroah tak ada Okey. Jadi kenapa tak boleh baca? Faham tak Izwan? Kenapa tak boleh baca bismillah awal Baroah? Sebab bismillah tu kataannya aman. Aman. Apa yang amannya? Sebab ada kalimah apa? Ada kalimah Allah. Sebab ada kalimah Allah dalam bismillah. Baroah kenapa tak boleh? Sebab dia tentang peperangan. Peperangan. Kenapa dia bunuh orang kafir kan? Musyrikin. Jadi tak boleh nama Allah kemudian kita bunuh orang musyrikin. Cerita pasal bunuh-bunuh. Jadi tak boleh bismillah ni dicampur adukkan. Sebab itu dilarang sama sekali para penonton untuk kita baca basmalah di awal surah Baroah. Tengok jawapan ni betul tak? Tadi adik Izwan kita dengan adik Syarul kita jawab basmalah ialah istilah bagi ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton tengok skrin, ada jawapannya tu. Ulama bersepakat menyatakan bahawa lafaz basmalah adalah wajib dibaca di setiap awal surah dan ditinggalkan pada awal surah Baroah. Jadi kita tanya kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh baca bismillah awal surah Baroah? Sebab Sayyidina Ali berkata bismillah itu aman dan Baroah itu tidak aman. Tidak aman ni maksudnya waktu peperangan. Pada ayat ini surah ini turunkan ayat masa tu berperang. Ini kerana surah Baroah diturunkan pada waktu perang dan ia tidak sesuai antara keamanan dan peperangan. Tak sesuai lah kan? Jadi bila nama Allah ni campur adukkan maka tak elok lah kan? Faham kan? Okey. Kita nak tanya lagi. Menonton, dengar betul soalannya. Berapakah cara membaca isti'azah dan basmalah? Mesti ingat kan? Berapakah cara membaca isti'azah dan basmalah? Agak-agak adik-adik boleh tak? Boleh. Okey boleh? Okey dia. Kita tanya adik, okey berapa? Agak-agak. Ada 4. Penonton dia cakap ada 4. Okey apa dia tu? Nombor 1 berhenti semua. Berhenti semua dia cakap. Betul ke? Nanti kita tengok jawapannya. Kedua. Nombor 2 berhenti isti'azah dan sambung basmalah dan awal surah. Berhenti isti'azah kemudian basmalah sambung awal surah. Kedua, ketiga. Isti'azah dan basmalah dan sambung di awal surah. Okey, maknanya dia nak masukkan isti'azah dan basmalah tu bersambung. Betul? Kemudian berhenti. Lepas berhenti sambung awal surah. Tu ketiga. Keempat, Sambung semua. sambung semua isti'azah, basmalah dengan awal surah semua sambung dengan satu Nafas. tak boleh dengan 2 nafas. Okey, faham tak? Tengok betul tak jawapan dia? Jadi pertamanya kalau nak cakap 4 cara membaca isti'azah basmalah, maknanya kita baca isti'azah, kemudian baca basmalah, kemudian baca awal surah. Itu maksudnya. Dia tak boleh isti'azah basmalah je, dia tak ada tujuannya kalau nak baca macam tu. Faham tak? Kemudian kaedah ini dia hanya dipraktikkan pada 113 surah tetapi tidak surah Taubah ataupun surah Baroah. Tadi adik Arif cakap berhenti semua, betul. Kemudian berhenti isti'azah, sambung basmalah dan awal surah, betul. Kemudian ketiga sambung isti'azah dan basmalah serta berhenti. Yang ni isti'azah dan basmalah sambung, kemudian berhenti di situ, barulah baca awal surah. Dan keempat, sambung ke semuanya sekali. Agak nafas cukup tak? Cukup tak? Kita tengok dulu. Okey, cuba Izwan buat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya berhenti semua kan? Okey, lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wattini wazzaitun. Nampak? Itu cara pertama iaitu berhenti semua. Isti'azah berhenti, basmalah berhenti dan awal surah berhenti. Adik Arif boleh tak cuba yang kedua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Betul. Maknanya apa? Nombor 2 ni? Cara dia? Isti'azah dia berhenti. berhenti. Lepas tu kalau basmalah dia sambung dengan awal surah. Ayuh, betul. Betul. Okey, cuba boleh tak yang ketiga, Adik Syarul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Berhenti. Sambung. Wattini wazzaitun. Cukup. Inilah istazan basmalah berhenti, kemudian didahulukan dibaca dengan awal surah. Yang keempat, sambung semua. Ustaz buat. Satu nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nampak? Dengan satu nafas habiskan semua. Baik para penonton, ada soalan lagi sebenarnya kita nak tanya ni. Jadi kalau para penonton nak tahu soalan dia, jangan ke mana-mana. Tunggu. Kita tengok selepas ni siapa yang kena, apa soalannya. Kita berhenti, rehat seketika. Jangan ke mana. Tunggu kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Pastinya rancangan ini sangatlah rancangan yang kita harapkan daripada para penonton untuk sentiasa bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Banyak lagi adik-adik kan kita nak kongsikan perbahasan kita tentang ilmu tajwid ni. Betul tak? Betul. Kan? Jadi seperti mana yang Ustaz cakapkan tadi, kita ada soalan lagi para penonton, iaitu berkenaan tentang sifat al-infitah. Kalau adik-adik masih ingat, para penonton masih ingat sifat ini, iaitu sifat infitah yang kita masukkan adalah sifat pada huruf hamzah. Kalau macam tu, Ustaz tanya Syahrul. Syahrul boleh jawab? Apakah ataupun terangkan makna sifat infitah? Sifat infitah ialah ruangan mulut yang terbuka dan tidak melekat di lidah dan apa yang tak melekat tu? Apa yang tak melekat lidah? Dan tidak melekat antara lidah. Apa dia tu? Antara lidah atau apa? Lidah tak melekat dekat langit? Langit atas. Kedap nak melekat dekat mana? Dekat tepi pipi ke? Dekat gigi ke? Kat mana kan? Jadi kat mana? Dekat langit atas. Lagi? Apa dia? Kedua, udara dan suara dapat mengalir. Tak tahan. Maknanya al-infitah yakni ruangan rongga mulut. Ustaz dah terangkan minggu lepas episod ruangan rongga mulut kita ada lidah, ada langit atas, ada pipi dalam, ada gusi, lepas tu ada langit keras, lepas tu ada sampai ke anak tekak sana tu, dalam tu itu ruang rongga mulut. Jadi infitah ni iaitu lidah kita apabila sebut huruf infitah ni dia tak melekat dekat langit atas. Dia tak lekat. Bila sebut dia tak lekat. Kalau dia melekat, itu sifat lain. Namanya sifat itbaq. Contoh huruf ta. Cuma matikan. Au. Cuma matikan. Au. Para penonton cuma matikan. Ta. Matikan. Au. Cuma. Adik ikut. Au. Au. Lidah naik tak ke atas? Naik. Melekat tak? Melekat. Okey, cuba sebut. Ta. Ta. Langit naik tak kat langit? Dia tutup tak langit atas? Melekat tak? Tak kan? Ta. Cuba. Ta. Okey, para penonton. Ta. Cuba tengok. Ta. Nampak? Lidah lurus, tegak kan? Lepas tu suara dan udara pun keluar. Ta. Nampak tak? Ta. Nampak tak? Lidah lurus kan? Tak lekat atas. Tak boleh sebut ta. Itu melekat ke atas. Dia nak sebut ta tapi dia lekapkan lidah kita dekat langit. Itu itbaq namanya. Lawan kepada itbaq ni infitah, yakni lidah tak melekat dekat langit atas. Contoh macam ta tadi dah. Au. Cuba sebut. Au. Naik tak lidah? Naik. Melekat tak kat langit? Melekat. Suara tahan tak? Kan? Udara tu tahan tak? Blok tak? Blok. Itu namanya itbaq. Itu tahan. Kalau infitah terbuka. Jadi hamzah dia terbuka. Cuba sebut. Matikan. Nampak tak? Matikan. Para penonton cuba sebut. Nampak kan? Jadi lidah naik tak? Hamzah terlekat tak dekat langit? Tak kan? Itu namanya sifat huruf infitah. Kita tengok maknanya apa.
Ya. Al-infitah. Para penonton cuba lihat di skrin TV, tengok apa maksudnya. Infitah iaitu ruangan mulut yang terbuka dan tidak melekat antara lidah dan langit atas. Mesti terbuka. Ta, fa, ba, shin. Kalau dah lekat ke atas tu, itu bukan lagi infitah. Dia dah lekat. Itu dah jadi huruf itbaq. Itbaq ni melekat. Dan angin ataupun suara tertahan. Apa katanya lagi? Udara dan suara mengalir di tengahnya. Yang tengah rongga mulut tu, masa kita sebut, mengalir keluar. Nampak tak? As. Nampak? Semua adalah suara ataupun udara mengalir. Ketika menyebut huruf-hurufnya. Apa huruf-hurufnya? Iaitu mim, nun, hamzah, kha, zal, waw, jim, dal, sin, ain. Ta tu tidak, ta marbutah tu tidak ada. Itu saja untuk melengkapkan kalimah. Fa, zai, kaf, alif, ha, qaf, lam, ha, shin, ra, ba, ghain, ya, ta. Nampak? Tu huruf dia. Semua huruf ini apabila kita sebut, baik mati, baik sabdu, baik baris atas, baris bawah, baris depan, dia tidak sama sekali sampai hari kiamat tak akan melekat ke atas langit, lidah. Qaf ke, kaf ke, maknanya tengah lidah lekat-lekat langit tengah atas. Tak akan huruf-huruf ini lidah dia tak akan melekat. Okay, faham ya? Inilah huruf infitah yang kita harus faham pada huruf hamzah. Baik, kita tengok pula. Ni sifat dia. Kita dah belajar jahar, kita dah belajar syiddah, kita dah belajar istifal, kita baru saja ulang kaji tentang infitah dan kali kita nak masuk ismat. Al-ismat. Baik, para penonton, ismat ni dia ada huruf ataupun sifat apabila kita sebut huruf ini, dia kadang-kadang makhraj tu dekat dengan bibir. Bibir ni dua bibir. Bibir kita dekat. Ada makhraj huruf yang dekat dengan bibir. Dan ada makhraj huruf kita sebut dia jauh dengan bibir. Dekat rongga mulut tu. Kan? Macam kat halkum. Halkum dengan bibir dekat tak? Yang dekat dengan bibir apa? Lidah bahagian mana? Tengah ke ujung ke tepi ke kanan? Ujung ini ujung. Ustaz tengok ni kan, ujung. Ni ujung. Ujung paling dekat dengan bibir, betul tak? Dia ada makhraj sampai macam tu sekali. Kenapa? Dia kalau makin dekat dengan bibir, maka makin senang huruf itu disebut. Makin jauh dengan kedua bibir, maka makin susahlah huruf tu nak sebut. Lambat dia keluar. Jadi agak-agak ismat ni apa? Ismat ni agak-agak dekat dengan bibir ke atau jauh dengan bibir? Makhraj yang nak sebut ni. Agak-agak. Dekat. Hakikatnya ismat para penonton adalah makhraj huruf lidah kita jauh dengan bibir. Nak tahu tak lebih lanjut? Para penonton tak tahu lebih lanjut kan? Para penonton jangan ke mana-mana. Pastikan setia dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Sangat-sangat setia. Tolong. Sebab banyak lagi yang kita nak bincangkan. Ni ismat tengah masuk ni. Ni baru mukadimah kan? Tak masuk takrifan lagi. Jadi sebelum tu ataupun sebelum Ustaz nak lebih lanjut, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah para penonton, kita masih lagi dalam rancangan Muqaddam. Terima kasih kerana sudi setia bersama kami ke akhir rancangan. Alhamdulillah, tadi baru saja kita bincangkan tentang sifat apa? Al-ismat. Infitah habis. Al-ismat. Ismat. Ismat ni adalah sifat terakhir pada huruf hamzah. Lepas ni tak ada dah lagi sifat. Ada 5 sifat tu saja. Jahar, syiddah, istifal, infitah dengan yang terbaru ni al-ismat. Jadi ismat ni dekat ke jauh dengan bibir? Jauh kan. Jadi tadi kita baru saja para penonton takrifkan tentang ismat ni. Jadi kita nak tengok secara detail. Para penonton boleh lihat dekat skrin TV kita. Apakah yang dimaksudkan dengan ismat? Cuba tengok. Baik, al-ismat iaitu huruf yang lambat dan berat ketika mengucapkannya. Dia lambat
dan berat ketika mengucapkannya. Kenapa? Sebab tadi Ustaz dah cakap, dia ada makhrajnya jauh dengan bibir dan ada dekat dengan bibir. Kalau jauh dan lambat, maknanya dekat ke jauh dengan bibir? Lambat sebut, jauh ke bibir? Agak-agak. Kalau huruf ni lambat, adakah dekat bibir atau jauh dengan bibir? Dekat jauh dengan bibir? Lambat. Mestilah jauh. Okey. Apa lagi? Ini berlaku kerana jauhnya makhraj dari hujung lidah dan kedua bibir. Nampak tak? Ada huruf yang macam tu. Ya, jadi nak fasihkan huruf, kadang kita kena mahirkan di antara makhraj huruf yang jauh dengan bibir, ini ujung lidah ataupun lidah dengan kedua bibir. Sebab bibir ni berperanan untuk membunyikan huruf, kan? Jadi hati-hati. Kadang huruf yang jauh kita nak sebut cepat sehingga salah bunyinya sebab dia jauh. Jadi kena hati-hati. Huruf yang dekat pun kadang boleh jadi salah, apatah lagi huruf jauh. Sebab tu kena hati-hati huruf ismat ini. Ya, kenapa dia lambat dan berat? Sebab dia apa? Jauh. Ujung lidah jauh dengan bibir. Faham? Apa hurufnya? Nanti kita tengok. Sifat ini memiliki 22 huruf. 22 banyak tu. Huruf hijaiyah ada berapa? 30. 30. Ini salah satu pandangan lah. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Kita dah bincang pada episod awal dulu kan. Jadi huruf hijaiyah ada 29 huruf. Jadi kita tengok nanti hurufnya. Tengok hurufnya apa? Jazzu ghishin sakhitin sadda thiqatan idh wa'dhuhu yahudduk. Jadi 22 huruf tolak 29, ada 7 huruf. Jadi 7 huruf itu adalah sifat namanya izlaq. Izlaq ni adalah ujung lidah dekat dengan kedua bibir kita bila sebut dia. Faham tak? Contoh, jazzu. Huruf apa nak sebut? Jim. Jim tengah lidah, ya? Jim tengah lidah bertemu dengan langit atas. Sebut jim. Matikan aj. Matikan aj. Tengah lidah tu langit atas dengan bibir jauh ke dekat? Jauh sikit, nampak? Dia kalau dekat ujung lidah. Contoh izlaq. Sa. Cuba sebut. Sa. Atau izlaq. Nampak tak? Sa. Kan? Nampak? Itu izlaq kan? Ataupun banyak lagi selain daripada huruf-huruf yang ada dekat sini. Nampak tak? Itu seberingkas ataupun secara teorinya berkenaan tentang sifat apa? Ismat. InsyaAllah lepas ni kita akan bincang lagi. Pastikan para penonton juga lepas ni buat ulang kaji. Apa itu ismat, apa itu infitah dan semua sifat huruf hamzah ya. Jadi apa yang Ustaz harapkan juga adik-adik juga kena ulang kaji sifat ni ya. Ini adalah sifat terakhir untuk sifat huruf apa? Hamzah. InsyaAllah lepas ni kita akan pindah kepada huruf baru. Apa hurufnya? Para penonton kalau nak tahu, pastikan dengan kami, pastikan tonton rancangan ni. Bila-bila nanti kalau ada masa, jangan lupa mesti ada catatan. InsyaAllah ya para penonton. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلام